Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Pertama kali dalam sejarah jejak Rasul, rakaman dibuat ketika Ramadan yang betul ya. Semuanya realiti, tak ada lakonan. Jadi saya memang cabaran sebab ini kali pertama ditawarkan, memang tak boleh tolak peluang keemasan ini. Ditambah pula dengan tarikan tanah suci itu, Mekah dan juga Madinah. Tapi memang aspek peribadi begitu mencabar sebab kami sampai di Jeddah, bila keluar daripada laman terbang dah pun rasa bahang di kawasan gurun, kawasan padang pasir. Bila keluar je rasa macam ini macam mana nak kerja ni kan. Tim A akan pergi ke Mekah dan Madinah, tim B akan pergi ke Al-Aqsa ataupun Palestin. Tapi sebelum nak pergi Palestin, kami kena pergi Jordan dulu sebab kami perlu memohon visa kemasukan ke Palestin melalui Jordan. Tugasan pada kali ini memang satu tugasan yang cukup mencabar. Tak semua orang boleh bekerja dalam cuaca 50 darjah Celsius. Tak semua orang boleh bekerja dalam keadaan berpuasa. Malah ada orang Arab sendiri kata kami gila kerana dia orang tak bekerja di tengah panas pada bulan puasa. Saya rasa ada pengalaman yang sangat berharga kerana bertugas tanpa henti. Ada harinya kami bisa kata buka puasa, sahur tu berangkat buka puasa. Sebab bekerja, kejar visual masa yang terhad, kemudian ke sana ke sini lupa nak makan. Jadi kami buka puasa pada pukul 7, tapi pukul 4 pagi baru buka puasa, berangkat sahur. Tapi uniknya cuaca panas, tak rasa lapar. Di satu tempat di Wadi Ram, bahagian selatan Jordan, kami terpaksa bekerja di bawah terik mentari mencecah lebih 50 darjah Celsius. Saya memang di peringkat awal tu terasa nak berbuka aja kan. Kalau ada air memang saya nak berbuka. Ya Allah, inilah cabaran. Tapi bila fikir-fikir balik, punya ada hikmah kan. Bagaimana Rasulullah dulu terpaksa menempuh bulan puasa, bulan Ramadan, bukan saja melaksanakan syariat berpuasa, malah Rasulullah berperang dalam perang Badar, berperang untuk mempertahankan akidah. Kita bulan puasa baru panas macam tu pun kita dah rasa macam ya Allah kan. Itulah sebenarnya menjadi kekuatan bagi saya. Bila mula hari pertama berpuasa, dah rasa dia punya cabaran. Kami jadi macam budak-budak lah, bisa tengok jam pukul berapa sebab tak sabar untuk buka puasa kerana cuaca yang begitu membahang. Sampai rasa begitu haus, sampai rasa tak bermain, rasa macam sangat mencabar. Tapi bila dapat air tu, kami rasa macam semua terdiam. Semua begitu rakus minum air. Jadi bila dapat air tu barulah rasa baru ada tenaga untuk kerja balik.
Bahasa memang masalah utama bagi kami sebab Jordan dengan Palestin ni dia menggunakan bahasa Arab, dia tak menggunakan bahasa Inggeris. Saya memang tidak mahir menggunakan bahasa Arab, tapi adalah sedikit pengalaman sepatah dua perkataan yang saya faham. Can you speak English? شوي 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 عربي احنا شوي 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 Arabik. Ada satu sikap orang Arab ni, dia kalau kita suka ataupun kalau kita tahu bahasa Arab, walaupun satu perkataan, dia punya bangga, Masya Allah. Dia kadang-kadang dia pegang janggut kita, dia pegang pipi kita, dia kata, "Engkau pandai cakap Arab," gitu kan. Dia pun terkejut. Secara peribadi saya rasa begitu mula rendah dirilah sebab kita betapa indahnya kalau kita dapat kuasai bahasa Arab ya, sebab faedahnya terlalu banyak. Sebab negara Arab yang begitu ramai manusia, alangkah indahnya kalau kita dapat menguasai bahasa Arab ini yang menjadi medan ukhuwah komunikasi. Kerana kalau di sana bahasa Inggeris hampir tidak laku, hanya berbahasa isyarat je. Tak dapat kita nak bertanya khabar, lebih berbual lanjut. Mereka pun ada halangan, kita pun tak faham apa mereka cakap, kita pun tak faham. Jadi cuma senyuman, ana Malaysia, bukra, itu saja. Sedangkan kalaulah saya dapat berbahasa Arab tu, betapa indah ya dapat lebih ramai kawan. Tapi itulah memberi keazaman kepada saya untuk lebih menguasai bahasa syurga ini. Memang dalam budaya orang Arab ni memang susah kalau orang-orang asing untuk nak masuk ke dalam rumah dia, terutama sekali kalau rumah tu ada golongan wanita. Di satu rumah ketika di sebuah perkampungan orang-orang Badui yang moden, ketika kami berbincang dengan keluarga ataupun suami sebuah keluarga, isteri dia menjerit, dia menjerit kerana dia tak setuju dengan tindakan suami dia, setuju untuk kami buat penggambaran di rumah tu. Dia menjerit seolah-olah dia protes. Kenapa tak boleh? Dia marah kan. Dia kata mana boleh? Dalam budaya kita tak boleh orang luar, orang asing masuk dalam kita punya rumah. Dia tak bagi kan. Pada satu peringkat kami telah membuat keputusan. Kami kata dengan juru bahasa kami kata tak apalah Ahmad, kalaulah tak dibenarkan bukan rezeki kami, kita buat keputusan, kita tarik diri dan kita cari rumah yang lain. Saya sampai boleh hafal perkataan seperti la. Semua bila nampak kamera, nampak macam ada wanita, semua macam marah. Sedangkan kita tak buat apa. Sampai kadang-kadang saya cuma tengok telefon tapi mereka marah sebab konon-konon nak ambil gambar. Memang sensitif, sampaikan kita nak temu bual pun dan memang rasa boleh ambil gambar bagus ni, tiba-tiba mereka tunjuk muka begini, begitu begini, menyebabkan sukar untuk kita membuat rakaman. Sehingga pada suatu tahap mula-mula memang tak boleh semua tunjuk tangan, tapi lama-kelamaan semuanya berlapang dada. Ya, saya dapat belajar di mana orang Arab ni kalau kita berbudi, pandai ambil hati, insya-Allah mereka mudah untuk klik dengan kita. Itu pengalaman yang saya rasa sangat menarik supaya kita ni masuk ke tempat orang kena ikut cara orang. Walaupun kita nak sesuatu tapi kita tak boleh ikut kita je. Orang lain pun ada dia punya adab, budaya. Itu yang paling utama. Mereka sangat menjaga ukhuwah dan juga mereka sangat menjaga sedekah. Memang satu pengalaman yang menarik di mana sedekah ni macam satu pesta, orang semua berebut. Kalau nak ikutkan, mereka bukanlah fakir miskin ataupun orang susah, tapi mereka juga nak menyumbang. Orang ini nak sedekah, jadi orang ni akan tolong supaya orang tu dapat sama-sama pahala dia. Semua begitu semangat dia sampai nampak macam satu pemberian zakat yang begitu meriah sekali. Sampai saya pun ada pengalaman, kita bawa sikit je, kurang daripada beberapa saat je dah habis ya. Bawa apa semua habis. Sampaikan kalau saya pernah sekali tu tengok orang tu dia datang melenggang sampai boleh kutip satu guni atau satu karung tu penuh dengan air kotak, kurma, laban, buah. Betapa mereka ni kan, misalnya kalau ada yang miskin, inilah sumber rezeki mereka. Tak payah bekerja bulan Ramadan, dah ada pun makanan untuk dibawa pulang, berkongsi dengan keluarga.
mendaki Gua Hira, ya, Gua Hira yang begitu tinggi. Kemudian pada bulan puasa, jadi memanglah saya dapat tengok kru saya ada yang terduduk, kemudian ada yang berpeluh, dan sebaik sampai di atas puncak Gua Hira tu, saya tak ingat berapa banyak air yang diminum, dan saya pun memang saya ingat begitu banyak sekali. Kita beli minum, dan kami pada malam tu memanglah begitu terlentang, letih. Tapi bila bangun pagi je, udara yang nyaman di atas Gua Hira tu tiba-tiba rasa semangat. Bila masuk hari yang lain pula, ada orang simbah air ke muka, ada orang renjis air. Jadi memang pengalaman yang jarang kita jumpa di tanah air kita, tapi berlaku di sana. Sampai ada yang jemaah yang buat umrah pun terlupa sebab dia ambil dia punya kain, kata sebab panas sangat. Tapi itulah sebab ini tanah suci, walaupun kita sebut panas ke, dia akan ada semangat yang luar biasa. Panas ke, bahang ke, orang tetap untuk bersolat, tak kisah, sebab yang penting sampai ke tanah suci ini. Hujan lebat berlaku di Madinah. Tiba-tiba rasa macam ada ribut, hujan lebat, orang semua menjerit. Ada yang terus tadah air hujan, kemudian berdoa, ambil gambar. Tiba-tiba rasa macam satu pesta kerajaan, yang mana yang dah bentang saf, sejadah semua tu lari cari tempat yang sesuai. Sangat menarik, dan juga kita dapat tengok orang dalam bulan puasa, kemudian menjelang waktu Ramadan, kemudian hujan lagi, waktu yang afdal berdoa. Sana sini orang berdoa, menangis. Dan saya difahamkan memang dah lama sangat, ya, itulah musim panas, tiba-tiba berlaku hujan, dan difahamkan itulah satu-satu harinya yang hujan di bumi Madinah. Malam Lailatul Qadar, satu pengalaman yang saya rasa cukup istimewa bagi saya ialah apabila, bayangkan 10 malam terakhir ni, Al-Aqsa dipenuhi hampir 500,000 pengunjung yang datang daripada sama ada masyarakat tempatan maupun daripada luar. Sebab memang dalam sejarah, tak tahu kenapa, tentera-tentera Israel atau kerajaan Israel membenarkan orang-orang Palestin ataupun orang yang berasal dari negara Palestin datang untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa. Benda ni dah 20 tahun tak dilakukan, dan pertama kali dalam tempoh 20 tahun mereka dibenarkan kembali ke Al-Aqsa. Hari Raya adalah hari yang paling gembira bagi masyarakat Islam seluruh dunia. Ketika pagi raya tu, apabila seluruh masyarakat Palestin bertakbir raya, kami berlima rasa macam seolah-olah ada satu yang hilang. Keistimewaan
hari raya tahun ni rasa macam tak cukup lengkap, sebab takbir raya yang mereka alunkan adalah takbir raya yang bagi kami tak cukup sayu dia. Sebab bagi kita, kalau kita bertakbir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ada kan satu perasaan seronok, sayu, sedih, mengenangkan hari raya. Tapi orang Arab tak ada. Dia straight, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Takbir Arab memang kami tak rasa. Sedih pun tak ada, apa pun tak ada. Rasa kering je kan. Suasana tu tak ada. Jadi kami rasa lain macam raya tahun ni. Jadi kami rasa tak tahu apa nak buat. Mood raya pun dah tak ada masa tu. Kami hanya follow lah. Kami hanya ikut je tradisi yang ada. Selepas saja orang bertakbir raya, orang bersemayam raya, mereka ni salam dan terus hilang. Masjid Al-Aqsa tengah-tengah tu jadi kosong. Tinggallah kami 5 orang anak Melayu yang daripada Malaysia berpakaian baju Melayu, duduk di tengah-tengah Masjid Al-Aqsa tu, tak tahu apa nak buat. Nak berhari raya dengan siapa, gambar siapa kami nak ambil. Jadi kami juga tekanan, macam mana kami nak buat ni. Ketika itu memanglah air mata menitis masa tu. Ada di antara kami yang sedih mengenangkan keluarga di tanah air. Jadi kami buat keputusan kami pergi kubur. Sebab biasanya orang apabila hari raya ni dia akan pergi menziarah ahli keluarga di kubur. Malang ni di kubur pun tak ada tuan-tuan. Di kubur pun tak ada orang. Jadi ini antara tekanan yang kami terpaksa hadapi. Jadi kami, inilah satu pengalaman yang cukup istimewa dan kami tidak akan dapat lupakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La jangan lepaskan episod yang menarik esok, istimewa, khas Jejak Rasul Hari Raya, hanya di TV3. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور والرب تواب شكور رمضان welcome holy month Ramadan welcome Ramadan